Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan teruskan dengan sesi pengajaran untuk bab 2 Sains Tingkatan 4, iaitu tajuk Bantuan Kecemasan. Okey, anak pelajar, untuk bab 2 kita masih lagi berada dalam tema 1, iaitu kaedah saintifik. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang topik 2.1 di bawah bab 2 bantuan kecemasan. Topik 2.1 kita akan membincangkan tentang tajuk resusitasi kardiopulmonari ataupun kita panggil juga dalam bahasa Inggeris cardiopulmonary resuscitation, iaitu CPR. Sebelum meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dahulu standard pembelajaran untuk topik ini. Okey, yang pertama, kita nak lihat bahawa murid boleh menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, mendemonstrasi kaedah CPR. Dan yang ketiga, menerangkan kepentingan CPR. Baiklah pelajar, kita pergi dahulu kepada definisi CPR ataupun resusitasi kardiopulmonari. Okey, resusitasi kardiopulmonari ataupun disebut sebagai CPR. Okey, CPR ni dalam bahasa Inggeris ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Okey, dia ada dua teknik di sini, iaitu teknik tekanan bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Itu kita panggil sebagai CPR. Okey, sekarang ini adalah gambar contoh sekumpulan murid sedang belajar CPR. Okey, ini model ataupun patung yang digunakan untuk mencuba ataupun untuk melaksanakan CPR. Okey, sekarang kita lihat pula kepada situasi yang memerlukan CPR. Jika kita lihat pada peta bulatan ini, terdapat 3 keadaan yang memerlukan CPR. Yang pertama, jika seorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Yang kedua, jika seseorang individu tidak bernafas. Dan yang ketiga, jika seorang individu tiada degupan jantung atau nadi. Antara sebab yang menyebabkan 3 keadaan tadi, keadaan-keadaan yang mungkin keadaan-keadaan nyatakan dalam Rajah 2.1 mungkin disebabkan oleh yang pertama, serangan jantung. Yang kedua, renjatan elektrik. Yang ketiga, lemas ataupun mungkin terkena panahan petir. Okey, sekarang kita pergi pula kepada bagaimana CPR dilaksanakan, iaitu kaedah CPR. Okey, kalau kamu lihat, CPR ni adalah kaedah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Dan orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR yang betul supaya apabila berlaku situasi tersebut di hadapan mata kita, kita mampu untuk menyelamatkan nyawa sebelum sampai bantuan paramedik. Okey, jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke peparu. Okey, sekarang kita lihat kaedahnya dengan betul. Okey, kaedah yang pertama adalah periksa respon mangsa. Okey, keadaan ini apabila kita terlihat seseorang tiba-tiba pengsan ataupun rebah secara tiba-tiba, kita pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kita perhatikan keadaan sekitar ataupun keadaan sekeliling dahulu. Okey, kemudian kita periksa respon mangsa. Okey, dengan apa yang kita boleh buat ialah tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Ataupun kita panggil dia, Cik okey? Jika tiada respon, jerit tolong dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Kaedah yang kedua ialah kaedah untuk membuka saluran pernafasan. Okey, kita pastikan mangsa yang pengsan tadi tu baring dengan bahagian dada menghadap ke atas. Okey, badan terlentang macam ni. Okey, di atas satu permukaan yang rata.
Kemudian dongakkan kepala mangsa ke belakang. Okey, kita angkat bahagian dagu ni untuk tolak bahagian kepalanya. Dan angkat dagu untuk membuka saluran pernafasan. Okey. Ketika ini kita periksa sama ada mangsa bernafas ataupun tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. So, kalau kamu tengok pada gambar rajah ni, okey, dia mendengar nafas ataupun mendengar bunyi hembusan nafas dan pada masa yang sama mata memerhati kepada pergerakan dada. Okey, keadaan individu yang cuba untuk membantu. Okey, kaedah yang ketiga ialah kaedah tekanan dada. Okey, sekiranya kita dah periksa pernafasan dan juga nadi mangsa dan tidak dapat dikesan, kita gunakan teknik tekanan dada. Okey, teknik ini adalah untuk membantu peredaran darah dalam badan mangsa. Apa yang perlu dibuat? Letakkan sebelah tangan di bahagian tengah dada mangsa. Okey. Dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus, tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari. Okey, ini gambaran dia. Selang-selikan jari. Ini adalah pada keadaan tangan dalam keadaan lurus. Okey, kemudian bangun dan condongkan badan sedikit ke depan. Ini keadaan dia. Bangun, condongkan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa. Okey, bahu ni tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Kita tekan bahagian dada tersebut. Kemudian lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Tangan masih lagi kekal pada bahagian dada. Kemudian biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Okey, jadi tekanan akan dilakukan, tekanan pada bahagian dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey, untuk 1 minit 100 hingga 120 tekanan dilakukan. Okey, setelah itu kaedah yang keempat iaitu bantuan pernafasan. Okey, sekiranya kita dah lakukan tekanan dada, masih lagi tiada pernafasan, apa yang kita perlu buat ialah picit hidung mangsa, okey, seperti gambar rajah, dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Kita hembuskan terus ke dalam mulut. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea, okey, masuk dalam trakea dan sampai ke paru. Dan yang kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan. Okey, maknanya berulang-ulang lakukan yang sama, 30 kali tekanan dada, 2 kali hembusan mulut ke mulut. Buat lagi 30 kali tekanan dada, buat lagi 2 kali hembusan mulut ke mulut dan berterusan sehinggalah ambulans tiba ataupun sehingga mangsa sedar. Okey, sekiranya mangsa bernafas tapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Maknanya selepas kita bagi bantuan, kita dah mula nampak mangsa tu bernafas, cuma dia belum sedar. So, kita ubah kedudukan dia kepada keadaan mengiring. Okey, sekarang cikgu akan paparkan video daripada JPAM, okey, tentang langkah-langkah CPR. Langkah-langkah melakukan CPR boleh disingkatkan sebagai DRABC, iaitu D. Danger, bahaya. R. Response, tindak balas. A. Airway, saluran pernafasan. B. Breathing, pernafasan. C. Circulation, peredaran darah. Danger atau bahaya adalah langkah menilai situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian. Alihkan benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa dan cuba minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan. Respons atau tindak balas adalah langkah memeriksa tindak balas pesakit, kejutkan pesakit, tepuk bahu dan jahitkan sesuatu. Awak okey ke?
Letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas, hubungi ambulans. Airway atau saluran pernafasan adalah langkah. Melakukan teknik angkat dagu dan dongak kepala. Buka salur nafas pesakit secara mendongakkan kepala dengan satu tangan sementara dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasan mangsa. Alihkan lidah tersebut kalau menghalang pernafasan. Breathing atau pernafasan adalah langkah. Meletakkan posisi pipi dekat dengan hidung dan mulut mangsa dengan muka menghadap ke arah dada mangsa. Lihat, dengar dan rasa pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung pesakit sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Circulation atau peredaran darah ialah langkah. Menekan dada apabila tiada tanda-tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa. Letakkan tangan di tengah dada, iaitu di sternum bone atau ulu hati, dan tekan ke dalam 1,5 ke 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali seminit. Dengan kiraan 1, 2, 3 sehingga 30. Teruskan dengan 2 hembusan dan 30 kali tekanan sehingga bantuan pertahanan awam tiba atau sehingga mangsa sedar. Okey. Itu tadi video tentang bagaimana untuk melakukan CPR. Okey, sekarang kita pergi pula kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu tentang kepentingan CPR. Okey, pada tingkatan 3 kamu telah belajar tentang pengangkutan darah dan juga respirasi. Okey, jadi kaedah CPR yang dilakukan adalah untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Okey, yang mana kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Okey, selain daripada melakukan tekanan dada, CPR juga melibatkan bantuan pernafasan kepada mangsa. Dengan melakukan hembusan mulut ke mulut, membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparunya. Okey, jadi oksigen yang masuk akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Sekiranya otak tidak dapat menerima oksigen, maka akan menyebabkan berlakunya kerosakan otak. Okey, yang ini boleh memberi kesan yang buruk kepada mangsa. Jadi itulah antara kepentingan CPR kepada manusia. Sekiranya kita berhadapan dengan satu situasi yang memerlukan kita untuk melakukan bantuan CPR, kita boleh dapat lakukannya dan kita akan dapat cuba untuk menyelamatkan seorang individu lain. Jadi itu sahaja untuk penerangan cikgu pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk topik yang akan datang. Terima kasih.